Yang keenam, alla yarfa' fihi sautu ghairu dzikrillah. Dalam masjid kata boleh jangan tinggikan suara kecuali untuk zikir kepada Allah. Yang ketujuh, ayat takallam fihi bi syai'in min ahadits dunia. Jangan cerita hal dunia sangat dalam masjid. Cerita hal bisnes, hal projek, jangan. Cerita hal akhirat. Inilah tempat kita nak cerita hal mati, akhirat, kiamat. Dekat luar tuan-tuan cerita hal dunia. Ada orang kata, jangan kita nak maju share, kita biar masjid cerita hal ekonomi, biar cerita hal, tak boleh, masjid biar cerita hal kiamat. Kalau tidak, orang kat mana nak ingat kiamat? Kat mana lagi? Dekat luar dah cerita dunia banyak. Facebook, IG, semua cerita duniawi. Orang kaya orang pun, biarlah tempat masjid ni tempat mengingatkan kematian. Kemudian apa lagi? Yang ke-8, ayat takhatir riqaban nas. Kalau masuk masjid, jangan kau melangkah leher orang. Yang ke-9, alla yanaza' fil makan. Jangan kau bertengkar di dalam masjid. Yang ke-10, alla yadhiqu ala ahadin fisah. Jangan kau sempitkan ruangan soft di dalam semayang. Maknanya orang nak masuk, bagilah masuk. Alla yamur baina yadal musalli. Jangan mundar-mandir pun dalam masjid tanpa sebab. Dia mundar-mandir biasanya mati. Dia nak cari tabung mana, aku boleh cilok mana kan. Dia tengok ini wala lain clear, CCTV clear, cantik. dia mundar-mandir tengok lain. Kami bulan puasa rasanya 2 tabung sapu dia kutuk tengah malam pukul 4 pagi. Tapi lah kita ada CCTV shock lah tengok. Dia punya lari macam mak atu air. Dia pikul je tabung tengok keluar. Rupanya dia ada 2-3 hari tu lah dia buka skru 1. Esok dia buka skru 2. Itu skru 3. Lepas tu hari tu cuk dia angkat tu lagi. Tapi dapat balik lah sebab setiap masjid kita ada polis yang monitor masjid kita saja, yang ada sarjan kita lah. Senang cari, sekejap saja lah dapat. Apa lagi? Kata Al-Mulis As-Samarqandi, alla yabzaq fih. Jangan kau nak beludak di dalam masjid. Yang 13, alla yafraqa asabi'u fih. Jangan kau nak membunyi-bunyikan jari dalam masjid. Contoh tuan-tuan duduk ni perang, kakak, macam-macam bunyi tangan. Adab dalam masjid tak digunakan. Dan jangan tanya kenapa. Ini law, undang-undang. Hormat masjid agaknya. Alah, kita dalam Balai Rum Seri pun ada undang-undang tuan-tuan. Tahukah tuan-tuan dalam Balai Rum, kalau tuan-tuan menghadap tuanku, ada peraturan. Pakaian ada peraturan. Duduk ada cara. Dan siapa yang masuk Balai Rum, kalau pintu dah tutup tak boleh keluar, walaupun nak pergi tandas. Betul-betul. Kalau di Istana Pahang, time rehearsal esok ambil datuk, hari dia rehearsal. Cina-cina yang tua-tua pencet dapat datuk ke. Jadi bila dia dapat, kena rehearsal. Semua jalankan seluruh gitu. Jadi bentara akan bagi maklumat. Ingatlah, esok kalau tuanku sudah dalam sini duduk, semua tak boleh keluar. Semua tak boleh keluar, boleh faham? Faham. Tadi ada satu engineer doktor, dia dapat datuk. Hari kejadian, tuanku dah masuk, pintu dah tutup. Dia selama bangun nak pergi tandas. Bukan jaga, yang orang yang jaga ni kan pegang tombak lembing. Tak boleh masuk. Apa saya tak boleh keluar? Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Belum dapat datuk sudah tak boleh kucing. Kalau sudah dapat datuk apa lagi tak boleh? Boleh tanya. Jaga tu terkebir-kebir tanya aku mana aku tahu. Dia undang-undang. Ayat dia kena sedap. Belum dapat datuk pun sudah tak boleh kucing tak? Kalau sudah dapat, apa lagi tak boleh? Banyak cerita pula doktor. Dia nak buang air. Itu Balai Rum ada undang-undang. Masjid pun samalah. Yang ke-14, alla yanzahu fit anil najasat wal majani wasibyan li iqamatil hudud. Tidak, jangan kau benarkan orang yang bernajis masuk dalam masjid. Termasuklah majanin, orang yang akalnya tak berapa sempurna, orang gila lah kalau dalam bahasa kita. Wasibyan, budak-budak yang tak boleh kontrol dia punya kekotoran supaya tidak mencemarkan di dalam masjid. Dan yang ke-15 kata dia, ayaksir fihi zikrullah wala yaghfal anhu. Mesti banyak ingat kepada Allah di dalam masjid.
Tadi saya sebut pada tuan-tuan, salah satu daripada ibadah yang tuan-tuan boleh buat di masjid selain pada sembahyang lah, iaitu membersih masjid. Ada satu riwayat, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, man akhraja adhan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan satu kotoran saja dari masjid, Allah akan buatkan untuk dia satu rumah dalam syurga. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Umumnya membersihkan masjid merupakan suatu ibadah yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil masajid an tubna fid duri wa an tutahhara wa tutayyab. Kata Aisyah, Nabi memerintahkan kami supaya bina masjid di kawasan yang ada penempatan orang, dan masjid itu hendaklah dibersihkan dan diwangikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itulah masjid, salah satu sunat dalam masjid adalah wangi. Ada setengah masjid tuan-tuan, kita masuk masjid, dia pasang bukhur Arab. Dia pakai yang Arab asap, memang wangi ya. Tapi dia punya asap dah rupa kedai karaoke, dah rupa kedai snooker. Tak nampak Tok Imam menolak asap. Mana-manalah kepala Tok Imam, kabus. Ada setengah orang dia tak tahan bau bukhur tu, dia tak tahan. Ada setengah orang perempuan tak suka bau minyak atar, kata bau Pakistan jual kapet, kata dia tak larat dia nak bau. Ada setengah orang suka, ada setengah orang dia cannot go lah. Dia pening kepala dia. Jadi pandai-pandai lah. Nak pasang bukhur ke, nak pasang ambipio ke, ada yang macam ni. Taruh banyak lah, pahala. Tuan-tuan sponsor lah sikit. Takkan AJK tu nak buat. Sponsor lah, beli ambipio, toko bateri, gantungkan di situ. Wangi orang sembahyang, Allahu Akbar. Oh, wanginya lah, dapat pahala kita. Ataupun tuan-tuan ada rezeki lebih, sponsor cuci kapet. Cuci kapet mahal tuan-tuan. Dia kira kaki sekarang ni. Saya pun tak tahulah sebab chemical dia yang mahal. Kapet ni kalau nak cuci, biasa orang buat nak masuk Ramadan lah, kita panggil orang cuci. Saya ingat kalau besar masjid ni tak sampai 10,000 lah, tapi ribu-riban lah. Ribu-riban lah dua harganya. Biasa kita buat penyimpan rumah ataupun minta duit majlis agama. Memang kos tinggi sebab nak sedut kotoran ni, dia ada alat dia. Dia tak boleh pakai vacuum, ada chemical dia. Kami kalau setiap kali cuci kapet masjid, jemaah suka datang tengok. Nak tengok apa hasil korang setahun punya korang. Duduk sujud, inilah rupa dalam satu tong tu dia sedut semua. Hitam air. Kata ustaz, hitam air, inilah dosa-dosa korang. Korang banyak dosa. Korang sujud semua dosa jatuh atas kapet. Ni kita buang dosa-dosa. Oh iya ustaz, iya. Suka ngacau jemaah saja main-main ya. Kalau tuan-tuan ada duit, sponsor lah. Bila dia sedut, dia sedut masuk dalam tong tu, nanti dia ada chemical untuk bagi bau pula lagi. Jadi bila jemaah sujud, wangi. Dapat pahala. Membersih dan mewangikan masjid ni sunnah Nabi. Sebab itu masjid tak benarkan orang hisap rokok. Bukan kita sibuk ke hukum hakam haram tak haram rokok. Kita tak nak bau rokok tu di masjid. Sebab bau rokok ni tak sedap. Kecuali lah rokok yang bau buah-buahan tu ada sedap sikit. Bau ni macam Arab punya sisa apa semua kan. Setakat John Belen tak payah kita menyampah bau. Tak ada kesedap ni bau. Ataupun ada setengah masjid, dia tak tahu kitab mana dia pakai, dia buatnya pesta durian di masjid. La ilaha illallah. Orang tak makan durian di masjid. Baik buat pesta petai. Petai, durian, buat semua. Tempoyak buat semua. Yang bau ni kau buat semua. Tak boleh. Masjid mesti bau ibadah. Bila kita datang, bau Mekah. Nak macam tu lah. Ni, Musang King. Itu bukan masjid. Itu pasar. Tak boleh. Dia mesti bau wangi.